Seramai 161 penduduk di Telang Usan menerima suntikan vaksin Sinovac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Long Bedian. Laporannya kita ke RTM Kuching, Sarawak bersama Vanessa Mering. Silakan. Terima kasih Kai, salam sejahtera dan salam hormat. Kaum Penan di Telang Usan kini semakin terbuka menerima vaksin setelah COVID-19 menular dalam komuniti mereka sehingga menyebabkan kematian seorang wanita. Menerusi satu kenyataan Jabatan Penerangan memaklumkan seramai 161 penerima vaksin jenis Sinovac yang menghadiri janji temu program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Serbaguna Long Bedian baru-baru ini. Kehadiran penduduk kampung yang hadir ke PPV tersebut bermula dengan giliran perkampungan Penan yang bermula dari Long Daloh, Long Lilim, Long Kawi, Bak Kabeng dan Bak Bakan. Selain itu juga ia melibatkan pekerja kem yang berdekatan dengan PPV tersebut. Dalam kenyataan tersebut juga meminta individu yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin perlu mendaftarkan kepada ketua kampung masing-masing sebelum menghadiri janji temu vaksin. Ia adalah bagi memudahkan perancangan perjalanan dari segi pengangkutan ke PPV mengikut jadual dan tarikh yang telah ditetapkan. Satu pasukan perubatan yang dikenali sebagai Combat Medic Vaccination Team Angkatan Tentera Malaysia CMVT ATM telah digerakkan ke Baklalan bagi memberikan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 kepada penduduk di Baklalan dan Long Semado. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan medianya berkata pasukan berkenaan yang melibatkan 2 pegawai perubatan dan 7 anggota paramedik berlepas dari lapangan terbang Miri menaiki pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia EC-725 pada pukul 9 pagi. Menurut kenyataan berkenaan, proses vaksinasi kepada penduduk di kawasan terlibat dijangka bermula esok hingga Ahad ini dengan sasaran lebih 1,000 penerima vaksin. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division menambah, penghantaran CMVT ATM ke Bak Kelalan adalah susulan daripada pengumuman Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa lawatan beliau ke Sarawak hujung minggu lepas bertujuan membantu mempercepat proses vaksinasi di kawasan pedalaman. Ia sekaligus menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini. Untuk mempercepat program imunisasi di daerah Seri Aman, pasukan petugas imunisasi COVID-19 menggunakan kaedah janji temu penerimaan vaksin melalui panggilan telefon. Pendekatan berkenaan adalah untuk lebih 21,000 individu yang telah membuat permohonan secara manual sebelum ini. Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Asri Wi semasa ditemui RTM memberitahu melalui kaedah itu Pejabat Kesihatan Bahagian akan memperuntukkan sejumlah penerima sehari yang akan diberi janji temu oleh CITF Daerah Seri Aman. Penjadualan janji temu pula adalah mengikut zon pentadbiran ketua-ketua masyarakat. Petugas-petugas akan menelefon pemohon yang dapat hadir. Contohnya kalau pemohon dapat hadir pada tarikh-tarikh masa yang telah ditetapkan, kita akan rekod, kita akan compile nama-nama tersebut dan kita akan serahkan kepada pusat-pusat KKM di pusat-pusat vaksin untuk semakan dan pengesahan. Katanya sejak pendekatan tersebut dilaksana pada 12 hingga 16 Jun lepas, hampir 4,000 individu telah hadir menerima vaksin. Untuk tempoh 19 hingga 25 Jun pula, Pejabat Kesihatan Bahagian telah memberi kota sebanyak 4,500 penerima kepada CITF Seri Aman untuk dihubungi. CITF Seri Aman juga telah diberi tanggungjawab untuk menyelaras pemberian vaksin kepada penjawat awam bermula minggu ini dengan kota 15% daripada jumlah penerima sehari. Tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium di Riam Road Secondary School Miri hari ini mendapati operasi berjalan lancar walaupun pembukaannya awal pagi tadi mengalami sedikit kecelaruan daripada segi giliran, namun dapat diatasi oleh petugas di PPV berkenaan.
PPV Dato' Lee Teck Fook Stadium beroperasi untuk hari pertama hari ini bagi menggantikan PPV Hospital Miri yang tidak mampu menampung permintaan vaksin yang tinggi selain fasiliti yang tidak mencukupi. Okey, tak ada masalah, tapi ada sisi kekacauan di luar tadi kerana tak ada macam peraturan dalam mengendalikan yang partisipan tu. Setelah ada masalah mula-mula, tapi sekarang okey dah Pak. Okey, alhamdulillah semuanya okey. Baik. Sementara itu, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting, semasa meninjau kelancaran operasi pemberian vaksin di PPV itu, mencadangkan agar meletakkan papan tanda bagi penerima dos pertama dan kedua di lokasi ditetapkan bagi mengelak kejadian sama berulang. Bilangan anggota polis yang ditugaskan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sibu akan dipertingkat bagi mengawal kesesakan yang berlaku di PPV. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, penambahan anggota adalah perlu berikutan jumlah pemberian vaksin telah ditingkatkan di beberapa PPV. Ini termasuk penambahan anggota di PPV Dewan Suara Sibu yang mula beroperasi hari ini. Dedah beliau di PPV Dewan Suara Sibu yang dioperasikan oleh Pusat Perubatan Rejang. Lebih 1,000 orang dijadual menerima vaksin hari ini. Di mana PPV yang ada berlaku kesesakan, kita akan terus tambah anggota kita untuk membantu semua petugas yang sedia ada. Jadi setakat ini di Sibu ni keadaan adalah terkawal. Walaupun pada permulaannya dahulu di pusat di Lanang dan juga di Sibu Jaya berlaku sesakan, tapi kita telah dapat mengatasinya dengan menambah petugas kita di tempat tersebut. SCP Stanley ditemui pemberita RTM ketika melakukan tinjauan ke PPV berkenaan juga mengingatkan penduduk di Sibu yang telah menerima janji temu vaksinasi agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan semasa berada di PPV. Sementara itu, bagi hendak ke PPV untuk menerima vaksin pula, polis memberi kelonggaran dengan membenarkan lebih 2 orang dalam sebuah kereta memandangkan terdapat anak-anak yang terpaksa menghantar ke dua-dua ibu bapa mereka untuk divaksin pada hari dan waktu yang sama. Polis Daerah Limbang menambah lagi satu sekatan jalan raya SJR di Jalan Buang Siol. Ketua Polis Daerah Superintendent Parung Niot berkata, pembukaan SJR itu menjadikan Limbang kini mempunyai 3 SJR untuk memantapkan kawalan pergerakan penduduk di daerah itu. Keseluruhan 3 SJR ni kita buat 24 jam. 24 jam, jadi memerlukan kekuatan 36 anggota keseluruhan. Dan kita bersyukur kita dapat bantuan daripada jabatan lain, iaitu daripada rela sendiri, dan ini menambahkan elemen kekuatan kita. Jelasnya lagi, di samping pelaksanaan SJR tersebut, pihaknya juga akan menggerakkan pasukan pemantauan pematuhan yang menggunakan kenderaan meronda dan memantau kawasan-kawasan tumpuan orang awam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas membuat tinjauan di SJR Jalan Kubur Cina, Limbang. Menurut beliau, setakat ini sepanjang pelaksanaan SJR di Limbang, tiada sebarang kompaun dikeluarkan. Badan Bukan Kerajaan di Miri terus menyokong usaha petugas barisan hadapan termasuk anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Miri dalam pandemik COVID-19 ini. Persatuan Hakka Miri Bahagian Pemuda Sally Liu Lee Keng bersama Ahli Jawatankuasa Cabang Pemuda Persatuan itu telah menyumbangkan peralatan sanitasi dan bahan kimia bernilai RM1,600 kepada JPBM dalam membantu memutuskan penularan COVID-19. Sumbangan berupa beberapa peralatan sanitasi dan bahan kimia itu diserahkan kepada Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Lau Poh Kiong, yang disaksikan Menteri Pengangkutan Merangkap Presiden Persatuan Hakka Miri, Datuk Lee Kim Shin. Sally berkata jumlah sumbangan adalah hasil kutipan daripada Jawatankuasa Persatuan Hakka, Seksyen Pemuda dan Seksyen Wanita. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan.